Sebelum ini mereka memusuhi Islam, menghasut untuk membenci Islam, tapi hari ini mereka pula yang masuk Islam, menyesal dengan perbuatan mereka. Bahkan mereka lah yang berdakwah dan menyebarkan Islam. Ini 6 pendeta, padri ataupun misionaris gereja yang terkenal masuk Islam. Kita akan share dalam video kali ini nombor 6 di luar jangkaan. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu. Bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share video-video yang bermanfaat daripada channel ini. Sahabat semua, hari ini saya nak share mengenai pendeta padri yang dahulunya membenci Islam, tapi hari ini mereka lah yang berjuang menyebarkan Islam. Yang pertama, Padri Gold David. Pendeta ini berasal daripada Australia dan menganut agama Kristian Ortodoks. Gold David ini dah berkhidmat sebagai pendeta membimbing jemaahnya di Australia selama 45 tahun. Tetapi ketika dia menganut Kristian, banyak persoalan yang tidak ada jawapannya, meskipun setiap harinya bersama dengan Bible di dalam gereja. Antara persoalannya ialah tentang siapa yang menulis Bible, betulkah Nabi Isa Tuhan dan sebagainya. The church, put the Bible together. Matthew, Mark, Luke and John are not the authors. They're ascribed to those personalities, but in reality we don't know. Who wrote the first 4 books of the gospel then? Who wrote them? Well, do we know? Authors unknown. Really. Unknown. Which is why you have, which is why John's gospel has significant differences to Matthew, Mark and Luke. And then of course you have St. Paul, who came afterwards. St. Paul, the Jew who supposedly had his road to Damascus enlightenment, and who significantly changed many things. Changed the Christian response to the law. Essentially shifted things from. He made the first big shift from what was at the time of Jesus. Jesus didn't. Makanya dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk menemukan agama yang sebenarnya. Jadinya pada suatu ketika dia menginap di satu hotel yang berdekatan dengan masjid. Disebabkan ingin tahu yang tinggi Gold David ni, maka dia pun pergi ke masjid tersebut untuk melihat sendiri apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dan ketika dia sampai di masjid, dia disapa dengan baik oleh jemaah yang berada di sana dan diberikan Al-Quran terjemahan kepada David. Maka dia pun baliklah ke hotel, dan daripada situlah bermulanya segala persoalan, dan dia berdoa, bersujud, memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan agama Islam ataupun Kristian yang sebenar-benarnya, agama yang benar. Show me whether Islam is true or false. And I prayed for some time on my knees. I subsequently, on another visit, sitting there, met the Imam, and he gave me a Quran, not paid heed to, not paid respect to. And I read it with completely different eyes. And I just knew, I instantly knew that this was the absolute truth. Dan dalam masa yang sama juga, dia dah mula membaca Al-Quran. Tidak cukup dengan itu, dia datang lagi ke masjid dan bertanyakan bermacam soalan, sehingga akhirnya terpecah semua persoalan selama ini yang terbuku di dalam hatinya. Segala keraguan selama ini dah pun dirungkai, dan dia dah mula percaya kepada Islam. Dan bila dia balik ke tempatnya, dia mula mengkaji tentang Islam, belajar tentang Islam, dan akhirnya dia tidak lagi sanggup berkhidmat sebagai pendeta. I could not continue on as before. Atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia membuat keputusan terus untuk pergi ke masjid yang berdekatan dan memutuskan untuk memeluk Islam. A masjid that I now have connection with, and so took shahada in front of the community, and of course was humbled in a masjid full of people. There is no God but Allah, and that Muhammad, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his last messenger, and that this is the final message. And that I had no choice but to obey it. Namanya yang dulu Gold David ini, ia tukar kepada Abdul Rahman sekarang. Yang kedua, Abraham Richmond. Dia adalah seorang padri di Afrika Selatan yang telah pun menjadi padri selama 15 tahun. I keep hearing people say, hey, Christians need to be in power.
Christian need to do this, sir. Abraham Richmond ni dah pun memimpin jemaahnya ribuan orang selama bertahun-tahun. Boleh dikatakan orang Kristian di kawasan tersebut adalah hanya berpandukan kepada Abraham Richmond ini. Segala ajaran Kristian hanyalah disampaikan olehnya dan para pengikutnya yang menjadi penganut Kristian ini kuat tetap berpegang teguh dengan apa yang dia ajarkan di dalam Kristian. Tetapi satu saat hidayah Allah datang. Ia datang bukan dengan persoalan dan membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi Abraham Richmond ini mendapat hidayah hanya melalui mimpi, yang mana mimpi itu seperti realiti yang ia rasakan dan ia datang kepadanya berulang-ulang kali, dan ini mimpi tersebut. Came from the train. It was a voice. Because I was sleeping. It was in the middle of the night. Then I heard this voice. It says, "Tell your men to wear white kurtas." Kurtas. I said, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. Setelah dia mengalami mimpi tersebut dan ia bangun, masih lagi berlaku perkara-perkara yang aneh. Antaranya iaitu dia mendengar suara syahadah dan sering bermain di dalam fikirannya sehinggalah dia menangis. And when that voice came, something happened to me. What happened? Can you explain? I was in tears. So I woke up, then I opened my phone. There was the showing of the Kaaba. Kaaba. Yeah, and someone was singing, Ashhadu an la ilaha illallah. Perkara tersebut boleh jadi adalah petunjuk yang Allah berikan kepada Abraham Richmond. Daripada itu, Abraham Richmond ini pun menangis dan memutuskan untuk memeluk Islam. Dan setelah dia memeluk Islam, maka dia pun menukar namanya menjadi Ibrahim Richmond. Tidak cukup sampai di situ sahaja, malah ia berterus terang kepada seluruh jemaahnya dan membawa jemaahnya yang menganut Kristian itu untuk memeluk Islam. Disebabkan jemaahnya mempercayai Abraham ini, maka mereka tidak lagi mempersoalkan dengan banyak. 1,000 orang jemaahnya yang berbaju putih datang menyahut dakwah Abraham Richmond dan semuanya masuk Islam. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kejadian ini memang luar biasa dan tidak disangka-sangka sehinggalah video mereka memeluk Islam beramai-ramai itu viral di media sosial. Dan Raja Arab Saudi menjemput Abraham Richmond ini untuk menunaikan haji secara percuma. Segala mimpi yang selalu ia alami akhirnya menjadi kenyataan. Ia melihat Kaabah sendiri di depan matanya dan ia mendengar tahmid, tahlil dan sebagainya. Segalanya Allah permudahkan, disusun cantik untuknya. Jika Allah berkehendak, pasti akan berlaku. Dan ia juga adalah salah satu rahmat Allah kepada mereka yang berada di Afrika Selatan. And I pray that all the people in South Africa must embrace Islam. And I was going there to tell them the beauty of Islam. Yang ketiga, Hilarion Hagee. Beliau adalah seorang pendeta yang menetap di California, Amerika Syarikat, dan boleh dikatakan seorang yang taat kepada agama Kristian kerana ibu ayahnya adalah orang yang taat beragama Kristian dan seluruh hidupnya memang dipenuhi oleh hal gereja, hal agama Kristian, dan dia pun lepasan daripada biara kebangkitan suci di Saint Nazaire. Beliau ini boleh dikatakan seorang yang bijaklah sebab rajin belajar, rajin mengkaji. Jadi pada fahaman Katolik yang sebelum ini daripada keluarganya, ia beralih kepada gereja Ortodoks pula pada 2007. Kerana ia mengatakan terdapat perbezaan dan sebagainya. Meskipun dia berkhidmat di gereja, tetapi ia menyambung pelajarannya sehingga ke universiti. Dan Hilarion Hagee ini memang dibentuk untuk menjadi pendeta. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi pendeta, memimpin gereja. Dan antara cita-citanya ialah dia mahu mendirikan gereja Kristian Timur sendiri di California. Pada satu ketika, dia mula mengkaji Islam, iaitu selepas peristiwa 9 November yang dimomokkan Islam adalah teror. Jadinya Hagee ini tidaklah berpuas hati. Baginya perkara itu perlulah dia ketahui sendiri kebenarannya. Jadinya dia ingin tahu lagi lebih lanjut mengenai Islam, sehinggalah ia mengkaji, belajar mengenai peradaban Islam dan membaca terjemahan Al-Quran. Yang mana pada ketika itu Islamfobia semakin naik. Yang mana pada ketika itu orang Amerika dimomokkan dengan keburukan Islam dan juga wujudnya Islamfobia. Dan
dia ada seorang kawan yang memang benci pada Islam. Tapi akhirnya kawan itulah yang dulu memeluk Islam. Setelah dia mengetahui kawannya memeluk Islam, Hegi ni pun dia mulalah mengkaji, membaca Al-Quran sehinggalah dia faham tentang Islam. Makanya 360 darjah sisi pandangnya berubah. Daripada sudut ia memandang Islam itu buruk dan sebagainya, akhirnya ia memandang Islam itu sesuatu yang indah, yang mana ia pun memeluk Islam dan ia war-warkan di blognya. I describe it as a sort of a love-hate relationship with Islam. So there were things that I would see in Islam that I thought were very beautiful. Dan setelah dia memeluk Islam, maka dia pun menukar namanya daripada Hilarion Hegi kepada Said Abdul Latif. Jadinya dia pun meninggalkan dunia pendeta dan membawa diri sebagai seorang Muslim. Dan dia mengatakan dia memeluk Islam kerana kembali kepada agama sebenar dan membacakan surah Al-A'raf ayat 172, iaitu penyaksian manusia sebagai hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sahabat semua, meskipun kehidupannya dipenuhi dengan agama Kristian daripada ia kecil sehinggalah ia dewasa, tetapi jika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka Allah tetap akan beri. Yang akhirnya orang yang membenci Islam ni, mereka jugalah yang menyebarkan dan mengembangkan Islam kepada orang lain. Yang keempat, Vladimir Oryumov. Beliau adalah seorang pendeta Kristian yang berasal daripada Rusia. Dia dah berkhidmat dalam gereja lebih kurang 15 tahun lebih. Dia ini adalah seorang yang sangat taat dalam beragama, tidak berbelah bahagi bila dikaitkan tentang Kristian. Makanya dia membimbing penganut Kristian di bawah gereja kelolaannya. Vladimir ini juga sering berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memimpin jemaahnya, orangkan tentang Bible dan sebagainya. Dan setelah 15 tahun dia berkhidmat sebagai pendeta, dalam proses itu dia juga sering berjumpa dengan orang Islam. Dan sehinggalah pada tahun lepas, tahun 2023, ada seorang bekas jemaahnya telah pun masuk Islam. Dan bermula daripada situlah wujudnya satu persoalan yang sering muncul dalam fikirannya. Kenapa semakin hari semakin ramai yang masuk Islam? Dan kenapa orang Islam ni sangat kuat berpegang dengan ajaran mereka? Tidak seperti orang Kristian, meskipun mereka menganut Kristian tapi bebas melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Daripada persoalan itu, dia pun mulalah mengkaji dan belajar mengenai Islam. Ketika proses pembelajarannya itu, barulah ia menemukan banyak persamaan Islam dengan Kristian yang sebelum ini dia tidak pun ketahui. Lebih-lebih lagi bila dia mengetahui bahawa umat Islam ni lebih menyayangi dan beriman kepada Yesus, iaitu Nabi Isa AS. Bukan setakat itu, umat Islam juga percaya kepada Maria, iaitu ibu Nabi Isa, Maryam. Malahan umat Islam mengetahui dan percaya segala keajaiban yang berlaku kepada Yesus, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dan perkara-perkara gaib yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini membuatkan dia ingin lebih lagi mengenali dan mengetahui apa itu ajaran Islam. Kenapa wujudnya banyak persamaan? Bila dia kaji dengan lebih mendalam, dia dah faham konsep tauhid, iaitu etikad kepercayaan dalam Islam itu adalah sangat mudah dan tidak membingungkan, kerana umat Islam hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu, dan umat Islam ini percaya kepada Nabi dan juga Rasul adalah utusan Allah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang disebutkan dalam Bible dan juga Old Testament, sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Vladimir ini lebih memahami dan telah pun mendapat jawapan daripada segala persoalan yang sering berada di dalam akal fikirannya mengenai konsep 3 dalam 1. Juga fahaman Kristian, Tuhan, Yesus dan Roh Kudus adalah satu tetapi berbeza-beza pula, dan juga terdapat banyak kesalahan di dalam Bible. Wujudnya juga persoalan kenapa Yesus menghilang, kenapa Yesus perlukan Tuhan dan sujud, kenapa Yesus puasa, dan yang sujud puasa itu adalah orang Islam sendiri. Sehinggalah Vladimir ini menjumpai satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat dia menitis air mata dan membuka pintu hatinya kepada Islam, iaitu surah Al-Ma'idah ayat ke-71. Allah rakamkan ucapan Nabi Isa AS sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah itu ialah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih iaitu Yesus sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Firman Allah ini membuat hati Vladimir luluh, kerana di sinilah baru dia mengetahui kebenarannya.
dan juga apa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kerana ayat ini bersambung dengan cara ibadah Yesus sebagaimana disebutkan dalam Matius 26:39 yang bermaksud dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Dalam Bible ini menunjukkan Yesus menyembah Allah dan juga berserah diri kepadanya. Dan pendeta Vladimir ini pun menyedari perkara ini, yang sujud, yang berpuasa hanyalah orang Islam yang lakukan. Lalu pendeta itu pun berkata, inilah yang selalu saya rasakan, bahawa Tuhan itu Esa, bahawa Yesus itu adalah Nabi dan juga utusan Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan. Ketika mana dia mendengar azan di Turki, dia berkata seolah-olah jiwanya ditarik ke dalam masjid, maka dia memutuskan untuk ke masjid. Di sanalah baru ia temui ketenangan dan jiwanya terisi dengan cahaya keimanan. Dipendekkan cerita, akhirnya dia pun memeluk Islam dan menukar namanya kepada Said Muhammad, dan dia pun meninggalkan gereja, meninggalkan segala kekayaan, segala harta bendanya, meninggalkan segala kemewahannya, kemuliaan yang ia miliki ketika ia menjadi pendeta, dan dia memilih untuk selalu berada di dalam masjid. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehinggalah dia memutuskan untuk berjalan kaki ke Mekah. Ia lebih tenang. Segala persoalan keraguan yang terbuku dalam hatinya telah pun terungkai dengan cahaya Islam. Yang kelima, Moses Bangura. Beliau adalah seorang pendeta berasal daripada Nigeria, juga seorang pendeta yang disegani oleh masyarakat di daerahnya. Kerana beliau adalah seorang yang aktif dalam gereja dan juga kepada masyarakat. Moses Bandura ini mendapat hidayah melalui mimpi sebagaimana pendeta Abraham Richmond. Kerana Moses Bandura ini sering bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang berbaju putih dengan mengatakan Moses Bandura ini sedang mengajak manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Awalnya daripada mimpi itu ia tidak peduli, tetapi mimpi itu sering datang bermain di fikirannya, iaitu dia sekarang ini telah pun membawa orang kepada kegelapan. Perkara itu mengganggunya, maka dia pun memilih untuk mencari masjid dan berjumpa dengan imam dengan bertanya mengenai mimpi tersebut. Akhirnya dia mendapat penjelasan daripada imam di salah satu masjid yang membuatkan dia tenang. Untuk mengetahui sahabat semua, perumpamaan kegelapan dan cahaya ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang bermaksud Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah tagut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan kufur. Ayat ini menjelaskan yang kegelapan adalah syirik, iaitu tidak mempercayai Allah, dan cahaya pula adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pendeta itu pun mulalah mempelajari Islam dan mula mengkaji mengenai Al-Quran. Sebab semasa siapa orang kafir yang memang niat mencari kebenaran dan membaca Al-Quran, dengan izin Allah ia akan mendapatkannya. Sebagaimana pendeta Moses Bandura ini, sewaktu dia memutuskan untuk masuk Islam, makanya dia pun mengajarlah istrinya sekali untuk masuk Islam, tetapi istrinya menolak dan lebih mentaati dan berpegang teguh kepada ajaran Kristian yang mereka warisi turun-temurun. Sehinggalah Moses Bandura ini dibenci, dikatakan sudah gila, dan akhirnya ditinggalkan oleh istrinya dan juga hartanya diambil. Tapi perkara itu tidak mematahkan semangatnya. Moses ataupun Musa, nama setelah Islamnya, dia terus mempelajari dan mengkaji Islam, sehingga dia boleh berhujah dan berdebat dengan pendeta-pendeta yang lain mengenai perbandingan agama di beberapa kawasan. Dengan niatnya yang kuat untuk dakwah, Moses Bandura ini pun berjaya mengislamkan lebih 500 pendeta dalam pelbagai keadaan, daripada debat, berbahas dan sebagainya, sehinggalah dia menjadi salah seorang ketua Jabatan Agama Dakwah di Nigeria dan membuktikan yang dia tidak gila. Meskipun kehilangan harta dunia, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang keenam, Mariana Shop. Jadi tidaklah termasuk daripada kalangan pendeta, tetapi dia adalah orang yang aktif dalam menyebarkan ajaran Kristen. Di mana-mana sahaja dia pergi, maka dia akan mengingatkan orang ramai untuk percaya kepada Yesus. Mariana ini berasal daripada Portugal dan seorang aktivis Kristen ataupun dipanggil sebagai misionaris Kristen. Mariana ini adalah salah seorang yang sangat benci kepada Islam, sehinggalah dia memburu-burukan Islam dan mencaci dengan pelbagai cacian. Ditakdirkan pada satu ketika dalam misi gospel ataupun misi dakwanya, dia berjumpa dengan orang Islam dan terjadilah perbahasan, dan daripada situlah juga dia tahu bahawa orang Islam ni tahu mengenai Yesus.
orang Islam ni sayang dan beriman kepada Yesus. Maka bagi menidakkan dan juga membalas semua dakwan Muslim, akhirnya dia membuat carian, mengkaji Islam, belajar mengenai Islam dan bertanya dengan pendeta-pendeta yang terkenal bagaimana nak mematahkan hujah Muslim. Dan selama setahun itulah dia mencari kesalahan Islam. Setelah pencariannya bukanlah keburukan yang ia jumpa, malah makinlah dia jumpa kekurangan berada pada Kristian. Pada masa 1 tahun itulah juga dia buntu dan hanya meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat semua, bila seorang hamba ni bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, akhirnya tahun ini 2024 wanita yang bernama Mariana ini memeluk Islam di hadapan pendakwah di Eropah yang terkenal juga dalam perbahasan mengenai perbandingan agama. Mari kita dengar sendiri daripada videonya. Assalamualaikum guys, you might know me from this video of the Shahada that got a bit viral. My name is Mariana. I'm from Portugal. I was a Christian, a street preacher, and I used to go all over the world to preach the gospel, to bring people to Christianity, including Muslims. I used to preach against Islam because I thought Islam was not the truth. So if you believe something is not the truth, of course you're going to try to warn people. My conversion, it didn't happen in 4 hours debate like many people are saying. It happened actually slowly. It started 1 year ago when I went to evangelize, to preach to this group of Muslims in Portugal. I was with my Christian friends, we were preaching to these Muslims, and for the first time I heard about Islam, what they believe, who is Jesus in Islam, who is Allah. I never heard, I didn't know, I had no idea about these things. So we started talking, and I started searching so much, and I ended up getting knowledge to preach against Islam. I even learned with some famous Christian preachers. Like, if you're a Christian, I'm not here to try to convince you of anything. I'm telling you, like, I did my research, I've been studying it. So anything that Christians can tell me to go and check this, I did it. I'm telling you, I did it for more than 1 year. I was trying to prove Islam was false. I had a notebook with all the things. Why is Islam false? Why is the Quran from the devil? All these things. So I'm telling you, I did my research for more than 1 year, and there's nothing you can show me because I was in your side trying to prove to Muslims, and I ended up converting. All the things that you're showing me, I already saw it, so there's no point. It was not just by studying, by reading, by going to the original, but I had many signs. I was fasting, I was asking God, I was praying, asking for revelation, asking God to show me the truth, to guide me. I believe this is the truth, and I'm calling you people to worship one God. You know, it's not hard. It's what all the prophets preached about, even including Jesus. I'll start posting more on this account, and specifically about my conversion, about your questions about the Bible, the Quran, the Torah, Council of Nicaea, all these things. You can ask me anything, and yeah, may God bless you. Assalamualaikum. Sahabat semua, banyak lagi pendeta yang memeluk Islam seperti kita kenalah ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapatkan hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Jadinya hidayah ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberi dan juga mengambil. Semoga kita ditetapkan di dunia ini mendapat hidayah dan izin Allah Subhanahu wa taala kekal dalam agama Islam. Beruntungnya kita ni lahir
segi dalam dunia, dah pun Islam malah dapat bimbingan dan juga agama. Maka daripada itu kita syukurilah nikmat itu, berbeza dengan mereka yang lahir daripada keluarga kafir. Maka ada tanggungjawab kita juga untuk memberitahu dan menerangkan mengenai Islam kepada mereka. Akhir sekali, marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah menetapkan hati kita dalam Islam, menetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah dan mencintai Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi cukup sekali itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.